untuk calculation yang lebih fokus kepada soalan persaaan ke ataupun untuk exam yang selama ni sebelum ini kita hanya kita hanya senaraikan belanja-belanja yang allowable expenses allowable expenses maksudnya yang dibenarkan tetapi yang biasanya untuk bisnes operasi biasa only exclusively maksudnya memang tujuan kita untuk berniaga beroperasi contohnya rental kan. Okay, saya rekod. So tujuan kita untuk beroperasi itu masih dibenarkan lah, kekal lah. Wholly or exclusively untuk bisnes memang dikekalkan. So kita memang ambil daripada figure net profit bukan kita kena kira balik sale bertolak dan sebagainya. Kita ambil bottom figure net profit. Lepas tu kita akan tengok daripada pernyataan kita mana yang dibenarkan. So yang lain tu kita kekalkan lah. Contohnya kalau kita tengok depreciation. Depreciation tak dibenarkan lah. Contohnya kan. Tapi dia ada pengganti dia kan. Kalau contohnya gaji, kalau untuk double deduction tu, training untuk kerja orang cacat ke so kita akan beri dia double deduction. Itu awak pun belum jelas lagi untuk cara format dia. Okay. Dan lain ni kita akan sambung sedikit tentang teori lah. Masih tak sempat. Dan kita habis minggu lepas income tu ya. Okay, sebelum tu, macam biasa lah. Macam biasa, okey. Kadang-kadang awak tengok mata saya kiri kanan sebab apa saya punya ada tiga skrin Satu skrin laptop lah, macam laptop awak tu. Yang kedua skrin kedua, yang ketiga TV. TV tu apa yang ada kat handphone tu saya akan nampak lah. Tapi skrin besar tu saya tengok. Maksudnya apa yang awak nampak saya akan tahu juga lah. Kan saya ada dua orang tu. Orang yang sama jangan awak bingung sebab pula nak tengok ada dua-dua ni. Okey. Maksudnya saya guna tu lah. Ada yang pelajar yang bagus. Dan awak lah. Mungkin awak juga dia masuk nama dia ada dua. So punya saya bayar beli lah punya. Awak boleh masuk kat laptop boleh. Dekat handphone boleh. Jadi apa-apa hal ada lah tak terlepas. Tapi yang jadi kalang live lah apa benda semua kan. Jadi awak ni ada lagi yang masih fikir lagi yang awak tak tukar gambar ke semua sekali jadi nanti tukar gambar ni tak ada gambar langsung. Okey. Tak apalah. So 14 bulan nanti pensyarah semua balik ke kolej lah. Mungkin anggap apa akan berlaku lah. Tapi saya akan beri yang terbaik untuk awak lah. Lain insyaAllah lah. Kita cari yang lain yang terbaik lah. Okey. Saya minta permission tadi. Contohnya kalau tak boleh ke saya terpaksa mengajar pada rumah juga lah. Rumah ni memang lain okey, stable kan. Saya ada pilihan lain. Okey. Dia boleh. Tapi lebih bagus lah saya balik kolej sebab jumpa ramai orang. Tapi banyak orang, banyak penanya Macam juga saya mengajar awak dekat. Nampak muka awak bila ada kerana tu yang jadi down sikit. Okay. Tapi kalau macam gini, saya beranggapan saya tak nampak lah awak buat apa kan. Jadi tadi kalau awak perasan saya terlambat masuk tadi kan. Saya awal bukan masuk tapi saya terlelap sikit.
Tapi bila dah niat tu, dia tu terbangun saya cakap memang apa yang ada lah. Tu ada bagusnya tapi untuk pelajar saya rasa lah, untuk pelajar, untuk ilmu, dapat ilmu memang cara ni bagus, tapi awak kena ada lah. Sebab yang ni awak tak tahulah mana bagus kalau online ni bagus lah, sebab awak boleh silap-silap buku untuk final kan, boleh silap-silap buku kalau orang pelajar ni, tapi dia tahu lah. Okay, memang tapi bagus untuk awak, tapi untuk ni tak boleh elak lah benda ni. Dan tadi dia kata ada final tips final tips. Saya tak boleh tahu sekarang lah soalan. Nanti saya beri tahu lah final tips Kita ada ni, chapter ni ada satu chapter lagi. InsyaAllah jangan risau jangan terlalu risau. So macam biasa juga lah. Dan awak kena sentiasa fikir positif apa-apa hal yang berlaku ni, sentiasa fikir yang positif, yang baik lah. Awak cari yang baik lah sebalik kelas online ni. Okay. Okay, kita terus saja. Oh ni yang lepas saya, kalau awak saya dah sentuh, saya akan sentuh lagi ni, income. Maksudnya apa yang dimasukkan dengan income ni? Business income includes insurance compensation. Kalau orang kata income ni, kalau macam juga ni lah income ni, apa yang awak dapat ni, business ni, itulah pendapatan yang awak dapat lah. Jangan sembunyi lah, semua business income includes insurance compensation for loss of trading stock. Maksudnya awak dapat insurans, contohnya awak rugi dan awak akan dapat pampasan ke atas kerugian tu pun dia sebagai pendapatan kan. Compensation from trade creditors for defective good as these are received in the ordinary course of business. Kampung yang business income dapat tak? Yang business income tu tak boleh dapat pecahan. Kan yang ni. Yang ni saya kabulkan ni. Yang bawah ni saya kabulkan ni. Yang ni dapat tak ini? Ini saya kabulkan ni. Atas dapat tak business income includes ni? Oh. Kalau tak nampak juga, awak kena check mata awak dekat doktor tu. Ataupun awak boleh tengok dekat teks muka surat 485. 485. Okey. Tu saya nasihatkan ada pelajar ni yang datang awal. 485 pelajar yang datang awal tu. Jangan awak datang awal tu belah ada. Dia orang tu dah belah tak baik lah gitu. So kena inform. Tersangkut-sangkut. Suara saya tersangkut-sangkut. Select. Oh, sorry, lag. Tunggu sekejap Dekat rumah dah. Dekat rumah. So dia akan, saya pernah berlaku di sini. Dia akan keluar masuk dia kena sabar okay. Dia keluar masuk. Sekarang, tapi saya nampak tadi memang saya nampak lost connection. Lepas tu dia dah okey balik. Okay. Nanti
Mungkin last saya akan tengok WhatsApp. WhatsApp saya tak tengok. Macam tadi siapa ada tu kita tu communication atau mungkin awak guna chat bagus awak guna chat, call apa guna your microphone and WhatsApp last lah. Saya tak tengok WhatsApp sebab WhatsApp ni dia ada WhatsApp nama-nama lain, apa orang-orang grup-grup lain kan, orang lain, jadi akan terganggu memang terganggu. Saya tak tengok WhatsApp, itulah sebabnya. Sebab kita saya off kan WhatsApp kita punya ada contoh, ada pelajar lain je saya ni, ni soalan ni macam mana jawab, chat lain macam mana, tak terganggu saya. Jadi saya akan biasanya saya tutup WhatsApp tutup WhatsApp. Tapi WhatsApp dalam apa, WhatsApp dalam ni ada WhatsApp dalam handphone tu ada. Tak ada, saya pun tak tengok. Jalan tu aku cakap beritahu Okey. Ini saya dah sini saya akan putihkan dulu di sana. Nanti saya hitam balik, supaya nampaklah step by step tu Sebab yang ni memang saya direct kepada orang kata, saya cropkan Saya tak boleh nak slideshow sebab saya ada dua ni Allah, ni line kedua Saya ada dua screen. Bila dua screen ni, awak akan tahu nanti bila slideshow, dia akan nampak yang slide pertama dan kedua. Okey. Bertindan gains on realization of long-term investment such as shares, residential properties, motor vehicle are capital gains and would be excluded from income tax. Okey, yang ni saya nak highlightkan long-term investment Long-term investment ni awak rasanya benda ni jangan keluar, tapi saya highlightkan lah. Gains on realization, maksudnya ni tak begitu, kata apa ni, dia tak begitu nampak dia punya untung dia. Contohlah sekarang ni dia tak jelas lah, sebab dia masih ada lagi investment je. Dia kita tidak pandai awak Zahri Fitri lambat sampai. Tak ada siapa baca Fatihah. Saya baca Fatihah dia. Mana awak tahu saya Sarul Azmi, dia dapat datang buka IC ke dia awak baca yang menutup nanti, doa menutup. Okay, maksudnya saya yang saya jangkakan long term investment ni, dia adalah satu pelaburan dan kita tak dapat kena pasti berapa untung dia. Contohnya awak melabur di ASB setiap tahun, awak tak keluar lah, awak tak keluar dia punya tu, dan awak dapat untung tu kita tak dapat nak nyatakan berapa keuntungan sebab dia pada harga kos kan. Kita invest ke ASB contohnya 100,000, dia tak keluar, tak nampak pun untung ni kan. Jadi benda itu walaupun awak nampak sebagai untung, dia tidak dimasukkan sebagai untung, sebagai apa, must be excluded from income tax. Okay. Gains on realization lah. Maksudnya realization maksudnya awak nak menilai semula pada harga sekarang ni. Dan sebenarnya tak ada bukti pun dan dia harga sentiasa berubah-ubah susah. Okay, seterusnya ialah investment income such as rental income, dividend income and interest income are separately assessed. Yang ni yang saya katakan, walaupun dia dikatakan separately assessed, that should be excluded in arriving at the adjusted income of the business. Separate maksudnya apa? Dia masih dinilai tetapi diasingkan. Orang kata disebabkan other income lah. Dia sebab kita contoh awak punya business kedai runcit contohnya. So awak punya operasi semua ni berkisarkan kedai runcit. Kedai runcit maksudnya beli beras lah, jual beras, beli tepung, jual tepung semuanya tu. Semua yang berkaitan kedai runcit. Yang awak nampak orang nampak kedai runcit ialah apa? Itulah beras, bawang, lagi apa? Cili, kicap.
Lagi apa? Saya ni tahu kedai runcit, tahu tak? Awak yang tak tahu. Saya yang beli barang kat kedai runcit bertahun dah. Sejak saya kahwin lah. Sebelum kahwin, bapak saya yang beli. Bila saya dah kahwin, saya yang kena beli dah bertukar tangan. Kat sini siapa yang beli barang kedai runcit? Beritahu saya. Awak tak ada respon ni. Lepas tu saya tu. Eh? Siapa yang beli barang kat kedai runcit? Semua ramai ada. Ha? Di barang kedai runcit ni siapa? Bukan awak bagus kalau minta jawab. Sesekali awak beranikan diri. Mama, biar Lim nak beli. Tapi duit kasih lah. Nanti Lim pulangkan duit. Data dia tak kasih awak sebab awak tak pulangkan duit ke? Ataupun salah beli dulu masa awal-awal tu. Saya kahwin. Memang tak reti serai tu serai tak tahu daun sop sama kan daun sop dengan daun apa tahu. Agaknya sorry saya nak cerita agaknya agaknya lain ni mengacut lah. Saya rasa lah. Awak tahu tak? Orang Cina Indah tak tahulah. Bila contohnya kalau awak nak jual kereta jual kereta siapa ada pengalaman ni? Awak cerita dengan bapak awak, mak bapak awak. Saya rasa dia bersetuju. Bila rasa dia ada pengalaman, bila rasa dia nak jual kereta, dia mula rosak. Kereta tu mula rosak. Dia mula rosak. Sebab dia macam jealous kot macam contoh saya tengoklah macam budak lah. Budak kalau ada lahirnya adiknya, dia mulalah merajuk dan sebagainya. Jadi kita tak tahulah sebab dia ada nyawa Kalau kereta pun sama. Bila dia nak rosak tu, bila nak beli baru, dia mula rosak lah. Ini rosak, itu rosak. Awak tanya mak bapak awak. Cuba tanya. Kan? Saya rasa dia akan bersetuju. Awak saya cakap memang tak pernah awak tanya. Kan? Mana awak pernah tanya? Kan? Cuba awak tanya. Saya dah dapat respon. Okay? Macam dia juga lain. Dah lebih tahu saya akan pindah. Mungkin dah mengajuk. Kejap-kejap keluar masuk lain. Tidak boleh, tak boleh. Dia mengajuk, dia tahu. Okay. Dia akan dinilai yang investment income ni, tetapi ia dinilai asing lah, dikeluarkan sebagai contohnya kalau dalam akaun awak ingat tak, dia sebagai other income nanti kita akan ada format dia mudah sangat mudah. Okay. Adjusted loss. Sebab tu saya akan off kan dia. Ni warna hitam lah, saya akan kita tak nampak ni. Gitu. Paragraph by paragraph saya tunjukkan ni. Just tengok adjusted loss, itu kerugian. Adjusted loss kerugian yang pada the act recognize that only business sources can have adjusted loss in the basis year. This arises when deductible revenue expenses incurred exceed loss. Maksudnya dia loss ni maksudnya rugi lah. Kita punya belanja lebih besar daripada pendapatan. Expenses exceed gross income. So, apa yang berlaku kat sini? With effect year assessment of 2019, unabsorbed business loss must be utilized within sangat okey tak apa. Nujihan tak apa Saya gurau lah awaknya kecil hati sangat Saya gurau, tahu saya gurau. Petang-petang ni tak boleh gurau macam mana pula with effect from year 2019, unabsorbed business loss must be utilized within 7 years of assessment. Okay. 7 consecutive 7 tahun berturut-turut. Kerugian yang kita tak boleh
tiap-tiap tahun rugi. Tiap-tiap tahun rugi. Jadi rugi tu contohnya tak boleh diserap untuk tahun ni. Jadi dibenarkan selama 7 tahun rugi betul-betul. Contohnya kalau contoh tahun depan, contohnya kalau rugi awak boleh bawa lah maksudnya awak boleh bawa contohnya. Contoh tahun ni rugi 2000 berapa? 2020 2020 rugi negatif 100,000 rugi lah. So lagi 2021 2019 pun rugi negatif 50,000. Okay. So yang negatif ni kalau tak boleh dibawa maksudnya pernah rugi ni tak boleh dibawa pun nanti. Contohnya 2021 untung 300,000. So dia boleh dibawa lah yang tahun 3-2 tahun yang sebelum-sebelumnya ni sebagai unabsorbed loss. Unabsorbed business loss. Maksudnya dia tak boleh bawa balik sebab dia dah tak tahu rugi. Dah pula pandemik sekarang ni rugi saja kan. Jadi dia benarkan sampai 7 tahun tapi kalau dia tak tahu rugi tu maknanya baik awak tutup yang business tu. Aduh. Kan. Sekarang aku yang kira kata kan. Top je lah. Thereafter, any absorbed loss would be deemed nil. So, selepas 7 tahun, kalau saya boleh highlightkan kat sini, 7 year of assessment ni, selepas 7 tahun, biasanya 7 tahun ya, awak punya receipt kena simpan dalam masa 7 tahun. Bersusun lah. Selepas 7 tahun, buang lah. Dan tak boleh kan. So, ini mulai 2019 lah, 2019. Such an assessment must be utilized by year assessment. Contohnya 2019, 19, 20, 21, 22, 19 nak nyampai ke 2015 ada berapa tahun situ? Ya, 7 tahun. Awak perhatikan kat sini. 2019 campur dengan 7, awak akan dapat 2000 apa? 25. Okey. Okey, dan saya akan offkan gini, offkan dia punya tulisan-tulisan ni supaya awak nampak dia punya sequence ni. Kenapa tak buat slideshow lah awak kata. Slideshow kalau saya buat contoh gini saya cubalah. Ni dah saya buat slideshow. So saya nampak tu tapi dia berada di skrin kedua. Okey. Jadi saya tak boleh buat slideshow lah. Okey. Dan seterusnya ialah jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau awak tak nampak muka saya, awak tengok muka awak besar sangat kan? Awak janganlah gitu. Awak besarkan muka saya tu. Awak picit kat handphone awak tu, pilih yang full screen awak pilih full screen. Jadi awak akan nampak satu paparan yang besar lah. Jadi gambar-gambar pelajar semua tak ada. Mungkin kat mana-mana lah saya pun tak jumpa ni. Tapi saya jumpa gambar awak ni. Kalau kat handphone tak jumpa lah. Tapi kalau ni awak akan nampak satu skrin besar dekat atas kan. Jadi awak akan nampak yang jelas lah. Okay. The unabsorbed business loss. Yang ini muka surat apa lagi? Muka surat 486 The unabsorbed business loss is a pool of losses. Pool. Maksudnya ia adalah kumpulan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Tak semestinya tak boleh dibawa. Rugi yang sebelumnya selama 7 tahun boleh dibawa. So akan mengurangkan untung. Sebenarnya dalam untuk company macam awak ni, saya suka nama awak lah. Sebab awak ni yang peniaga. Saya anggap awak sebagai peniaga. Yang awak ni nak bayar tax kan? Nak bayar tax. Awak nak bayar tax. Sekali lagi saya ingatkan, dulu kalau nak buat live kan,
Kalau RTM tu kena bawa lori, satu lori sebesar-besar, tidak dengan dia punya apa. Tapi sekarang ni dah boleh lah, orang bersyukur selalu lah. Ni ada lost connection siap. Okey. Jangan risau, insyaAllah tiga orang ni boleh. Sekarang dah okey balik kan? Dah okey, sekarang dah okey kan? Hello, sekarang okey tak? Okey? Okey. Sekarang okey Sorry lah, line ada problem sikit. Okey, unabsorbed business loss ni maksudnya kerugian yang tidak di absorb ni maksudnya tidak dibawa Tidak dibawa, yang tidak boleh dibawa sebab kita tahu rugi. Kalau ada untung baru boleh. Kalau macam contohnya tahun 2000 apa? 2020 awak untung 2020 untung ialah 100,000. Tetapi 2019 rugi 30,000. So kalau kat sini awak kira, awak tolak kan? 100,000 tak 30 ni, 30,000 ni boleh dibawa lah. Dah tinggal 70,000. Kalau kita membincangkan tentang awak, company, biasanya awak memang nak, untuk bayar cek, cukai lah. Biasanya awak nak menunjukkan untung yang rendah lah. Sebab bila profit awak rendah, cukai yang dibayar pun agak rendah lah. Sebab tu, kalau tak boleh dibawa ni yang jadinya, jadi dia absorb. 100,000 absorb lah, maksudnya akan dibawa daripada tahun lepas ni rugi, boleh di absorb untung pada tahun ini. Okay. So kita ada section 4A. Section 4 in bracket A, manufacturing of shoes. Statutory income ini namanya adalah statutory income ataupun pendapatan wajib, iaitu dari bagi penghilangan penjualan manufacturing. Yang ini dinamakan apa? Awak kecampur semua, awak akan dapat apa? Aggregate statutory income from business. Okay? From business. So awak campurkan semua, awak dapat aggregate statutory income. Yang awak highlightkan guna highlighter ya. From business. And then yang ni betul-betul awak kena highlight mengikut tajuk ni kan. Ni awak highlight unabsorbed business losses. Okay.
tolak lah. Awak tolak dulu. Nampak tak skrin ni? Okey. Tak, awak jangan risau. Saya akan apa? Saya boleh nampak apa yang awak nampak tu, saya nampak. Sekejap. Okey. Saya perasan yang tulisan tu tak boleh nampak kan. Okey. Jadi awak pun boleh tengok dekat ni, dekat buku awak. Buku awak. Jadi yang ini tolak in bracket ni tolak, maksudnya untung awak dapat awal tolak daripada rugi yang tahun lepas. So benda ni awak jangan lupa lah. Kalau dalam nota nanti ataupun dalam profit and loss dia beritahu, dan yang ini boleh ditolak. Kerugian tahun-tahun sebelumnya boleh ditolak, tetapi untuk selama 7 tahun lah ya. Dan seterusnya ialah muka surat 486 investment income. Investment in income. With effect January 2014, nation derived dividend income received by shareholder are tax exempt. Maksudnya semua ini bagus dividend income adalah dikecualikan daripada cukai. Tax exempt adalah dikecualikan daripada cukai. Walaupun ni dividend income semua ni, nanti kita akan tunjuk lah. Kita interest income, tolak interest expense, and then this is dividend income. Okay. So adjusted income daripada dividend income akan dikecualikan. So yang ni yang penting yang ni Yang penting adalah ni. Dividend income received by shareholder are tax exempt. Sebab dia dah tolak yang kalau behind of this story, because of the dividend received by the shareholder have been tax deductible, already tax telah dicukaikan. Then all the dividend income received is tax exempted. Okay. So kalau contohnya rental income, section 4D 4D kita ada section 4D pula Section 4D lah yang berkaitan dengan interest income. Rental income, pendapatan daripada apa? Pendapatan daripada rental. Oh sorry, yang ni kena padamkan lah sebab saya copy paste tu. Section 4D. Yang ini ialah investment. Okey, section 4D ni
rental income. 4D ni memang khusus untuk rental income. So, rental maksudnya pendapatan dari sewaan. So, contohnya awak ada bangunan ke yang awak dapat duit sewa kan. So, contohnya awak kedai runcit kan. So, awak ada bangunan lain. So, this is considered our rental income. Then, this rental income is falls under section 4D. Is rental income. So, then rental income can awak akan dapat rental income kan, rental kan, duit sewa. Mungkin awak ada bangunan ke, tetapi awak juga ada kena belanja. Awak ada rumah tu kan. Dan awak sebenarnya ada juga belanja yang awak kena keluarkan. Contohnya awak untuk bangunan rumah tu yang awak sewakan tu, so awak kena bayar interest lah, kena bayar apa nama, cukai bangunan, cukai tanah, maintenance fee, fire insurance semua. Semua ni layak untuk kita tolak. Dan awak akan dapat untuk investment, untuk rental income, dia akan kira separately. Then adjusted income is only for rental income or other income. Then you will see later the format for comprehensive tax computation. So awak boleh nampak lah. So yang ni kita akan pecah-pecahkan section, kita ada section berapa tu? Part A, B, part A lah statutory income muka surat 486, and then part section 4C, B tak ada ni. 4C ialah apa? Interest income and then rental income. Okay. Yang ni. Yang ini example 26 perpuluhan. Cuba tengok ya. Example 26.2. Ni penting juga ya. Yang ni saya akan laju sikit. Yang ini sebenarnya tak mak kata dia tak masuk exam, tak pernah masuk exam ya. Cuma untuk awak tahu saja ya. So ini tahun 2018, 2019 dan 2020. 3 tahun. Dari itu kita ada business sourcing manufacturing. Saya akan buat satu-satu lah. Okay. Saya go to line by line. Manufacturing sources, kita ada source satu manufacturing. Kita ada source dua trading. Dan source ketiga ada dua source. Sumber pendapatan kita manufacturing and trading. Okay. Kita punya Moonwine kita lah. Awak contohnya nak buat penggunaan cukai untuk company Moonwine. So saya wakilkan dengan bahasa kita lah. Okay, awak sebagai Moonwine lah. Ni Moonwine. Tahun 2018 dia punya income adalah 20,000. And then 2019 50,000. And then 30,000. Lepas tu awak tolakkan dengan expenses wholly and exclusively incurred. Okay. Maksudnya ini jualan,
ataupun revenue, tolakkan dengan belanja. Ini macam biasalah awak punya P&L kan. Jadi sebenarnya diringkaskan menjadi yang wholly and exclusively untuk cukai lah. Yang berkaitan yang boleh dibenarkan melalui cukai. Jadi dia tunjukkan itu saja ya. Dan ni tak ada dalam exam lah. Tak ada dalam exam, untuk pengetahuan saja. Dia punya. So untuk tahun 2018 35,000 belanja. 2019 dah 30,000 dan 2020 5,000. Jadi dia punya adjusted income ialah apa? Ialah 25,000. Okey. Sekejap kena besarkan sikit. Besarkan sikit supaya dia berada di ujung. Besar sikit. Saya sikit kecil. Okey. Yang ini so awak akan tolakkan, awak akan dapat ini pendapatan ataupun adjusted income. Ini yang bahasa tax taxation, bukannya PNL yang awak belajar awak tolak. Sebab yang ni dah wholly exclusively is for tax Dia kira lah adjusted income adalah 15,000, ni rugi negatif awak hadapkan boleh tak? Negatif 15,000. Yang ni 20,000 dan 25,000. Seterusnya kita ada capital allowance. Ni. Capital allowance maksudnya capital allowance ni pengganti kepada depreciation pada situ depreciation 5,000 yang untuk tahun lepas punya dan sekarang ini 16,000 jadi 20,000. Okey, ni macam sudut nilai lah. 20,000. So yang ini dinamakan dan ada satu lagi sini. Capital allowance carried forward. Maksudnya 20,000 total jumlah dia untuk tahun 2018 adalah 20,000. Ya. Disebabkan dia adalah rugi ni kan. Ni rugi kan. Kalau awak tengok, boleh tak awak highlight kan? Ni rugi saya tukarlah warna merah ya. Sebab dia tak nampak sangat negatif tu. Ni rugi. Jadi rugi ni, jadi capital allowance ni tak boleh dibawa. Kalau kita lupa, kita tak bawa tahun depan. Jadi rugilah ya. Sebab tak boleh dibawa pada tahun depan. Maksudnya 20,000 ni akan dibawa ke tahun hadapan. Sebab tahun 2019 dah nampak untung. Positif warna hitam. Kalau merah ni rugi. So, dia boleh orang kata bawa sini. 20,000 sini. Okey. Jadi sini ni kalau awak buat namanya apa ni? Sekejap awak punya set sekejap. Ni. 20,000 ni akan dibawa ke tahun depan. Capital allowance boleh dibawa ke tahun depan sebab tahun ni dia rugi. And then yang ni macam biasalah. Ini macam biasa yang awak buat setiap tahun kira setiap tahun. Okey. Jadi sini 30 tolak 20,000. Awak akan dapat sini negatif 20,000. Yang ini ialah 10,000. Maksudnya di sini ialah 30,000 dan capital allowance set off ni maksudnya daripada tadi 20,000 ditolak balik. Jadi dah tinggal sini berapa?
10,000. Okey. Jadi awak kena ingat yang ini memang tak masuk dalam exam lah. Ni untuk pengetahuan saja. Ini nil, maksudnya dah statutory income dia dah sini, statutory income dia ialah kosong ya. Sebab awak dah bawa yang 20,000 tadi tu. Okey. And then yang kedua, yang ni lah untuk apa ni? Ini manufacturing, awak ingat Ini adalah apa? Manufacturing ataupun penghilangan. Untuk penghilangan hanya apa yang boleh dibawa? Yang ni lah awak ingat capital allowance. Okey. Dan satu lagi, kalau ada yang kedua, business sources kita adalah trading. Okey. Trading maksudnya kita contoh buat baju, menjahit baju, manufacturing baju. Dan seterusnya ialah baju tu awak jual. Ini kilang, manufacturing pun ada dia punya apa pendapatan dia boleh jual kat kilang tu lah. Dan dalam kilang tu ada aktiviti juga penjualan. Dan seterusnya kalau dia tak ada aktiviti, dia bukannya manufacturing income. Kalau dia pindah terus pada dia tak ada manufacturing income, tapi dia ada menjual sikit. Dan seterusnya dia jual, yang menjual ni lah business sources trading ataupun kedai jual pakaian Nike contohnya. Kilang lah, kilang pakaian tu. Dan contohnya kita ada gross income 10,000 tolakkan dengan expenses wholly and exclusively. Awak tulis situ boleh tak? WNE lah, wholly and exclusively. Maksudnya belanja untuk operasi trading tersebut. Yang dibenarkan oleh income tax adalah tolakkan dengan 5,000. Tolakkan dengan 5,000 dan awak akan dapat adjusted income adalah berapa? Adalah 5,000. Okey. Yang ni macam biasalah. Yang ni macam biasa saya boleh buat untuk 3 tahun sekejap. 3 tahun. Okay. Saya akan view free spin. Saya dapat tu. Okay. Unfreeze. So boleh nampak. View. Ni awak nak apa? Nak free spin. So atas tak gerak So saya boleh tengok kalau dia ni saya tunjukkan untuk ke 3 tahun ke 3 tahun sebab dia tak ada nampak menunjukkan tak nampak rugi sini untuk kerugian. Semuanya untung. Kalau tengok semuanya untung 5,000, 20,000 dengan 10,000. Tapi kita ada satu lagi yang ni wholly dan exclusively ni kita dah tolak depreciation. Tetapi sekarang ni kita akan masukkan capital allowance pula Capital allowance maksudnya pengganti kepada depreciation. Okey. Yang ni kita akan nampak dia punya kerugian tu. Yang lepas tak ada, tahun ini dah 9,000. Jadi capital allowance set off diberi yang ni diberi. Tolakkan dengan 5,000 dan yang ni yang paling penting negatif 4. Yang ini ialah capital allowance carry forward adalah 4,000. Okey.
So capital allowance ini boleh dibawa. So kalau yang macam ini ialah berkaitan dengan dia tak ada rugi. Dia, dia tak ada rugi, maksudnya sini dia punya adjusted income adalah berapa ribu? 5,000 sini. Jadi kalau awak perhatikan dia tolak 5,000 ni kat sini. Kalau perhatikan sini, dia punya untung sini berapa ribu? 5,000. Sini jadi tolakkan dengan, jadi 5,000 kalau tolakkan dengan 9,000 ni 5,000 untung kan? Kalau tolakkan dengan 9,000, awak akan dapat berapa? 4,000. So awaknya untung adalah 5,000 sekarang ni. Tapi capital allowance awak berapa ribu? 9,000. Okay. Jadi dia untung 5,000, 5, dan dia punya untung 5,000 dan awak boleh tolak dengan capital allowance 9,000. Jadi dia akan nampak rugi dia lah. 4,000 ni dinamakan apa? Capital allowance 4,000 ni setelah tolak dengan 5,000. Kalau awak tengok kat sini, awak buat satu orang kata apa nama? Uh, ni yang 5,000 ni, so kita ada lebih, maksudnya 4,000 ni apa jadi contohnya awak untung 5,000, tolakkan depreciation 9,000, dah tinggal apa 4,000 tu, apa dia jadi tu? Dia macam ke mana nak dibawa ni? So dia akan dibawa ke mana? Ke tahun hadapan kat sini. Okey, 4,000 sini. Sebab tu yang ini kita akan RM4,000 ni boleh dibawa sebab dia boleh dibawa kepada tahun hadapan. Okey, yang lain ialah tahun seterusnya sini 8,000 dan 3,000 ni. So 4,000 tambah dengan 8,000 ialah 12,000 capital allowance. Jadi sini ialah dia punya, sekejap dia punya adjusted income adalah sini berapa ribu? 20,000 tolakkan dengan 20,000 capital allowance. So adjusted income adalah nil. Ni nil lah. Kosong. Ni tadi ni, sorry. Si 40,000 tolakkan dengan 20,000 ialah berapa? 20,000. 20,000 dan awak tolakkan dengan 12,000 sini. Sebab dia punya capital allowance ialah berapa ribu? 12,000. Tolakkan dengan 12,000. Jadi dia punya statutory income 20,000 tolak dengan 12,000, awak akan dapat sekejap ya. 8,000. So yang ini dia ilustrasi saja ni. Ini ialah tak ada lah. Tak ada untung yang boleh dibawa. Dan ni 8,000 lah, statutory income 8,000. Untung jangan bawa pula. Untung jangan bawa. Untung dah akan dikenakan cukai. Okey. Ha. Dia beri. Itu sebab kata soalannya tak jelas. Dia hanya cerita je. Dia soalannya tak jelas. Sorry bukan. Dia cerita kepada yang dia boleh bawa yang anak panah tu je. Soalan ni memang tak ada dalam exam. Dia cuma soal diberi. Okay. Dan dia, yang saya katakan tadi, dia tak masuk exam lah. Yang ni. Tak pernah masuk exam lagi. Sebab dia hanya nak memberitahu dia boleh pindah ke, capital allowance tu boleh pindah ke, boleh dibawa ke tahun depan disebabkan kerugian tu. Okey. Hmm.
Okey, untuk tahun 2020 kita punya adjusted income adalah 50 tolak 40, 10. Tolakkan dengan kita ada capital allowance adalah berapa ribu? 3,000. Dan 3,000 tolak 3,000. 3,000 ni awak tolak nanti daripada 10,000 tadi. Dan daripada 10,000 tolakkan dengan 3,000 sebab capital allowance ini dibenarkan, ya. Dibenarkan untuk ditolak. Dia adalah pengganti kepada apa? Dia adalah pengganti kepada depreciation. Okey. Depreciation tak dibenarkan, tetapi yang dibenarkan adalah capital allowance. Jadi adjusted income tolakkan dengan depreciation, contohnya awak akan dapat 7,000. Jadi dinamakan apa? Statutory income. Pendapatan yang dikena, pendapatan wajib lah, ataupun pendapatan ataupun income yang wajib dibayar, pendapatan dikenakan cukai. Itu adalah apa? Statutory income. Oh, rasa banyak lagi, rasanya belum habis lagi, ya. Tak sempat calculation ni, ya. Ada lagi ni. Okey, yang ni saya laju sikit sebab dia rasanya tak masuk ni. Saya laju sikit, ya. Tak masuk exam. Okey. Okey, kita dah lama sangat, kita rehat dulu, ya. Saya pun haus sikit, ya. Kita rehat dulu 10 minit. Okey. Untuk minum air sekejap. Rehat dulu, ya.
Okey, saya sambung sedikit. Okey, yang seterusnya, saya turunkan semula sebab saya nak cepat sikit sebab ada masa. Awak boleh tengok nanti. So kita habiskan tahun 2018 ni dulu Jadi saya agak silap sikit 2018 tu baru 2019 Jadi kalau yang ini kita akan adjusted income 3,000. Okay. Dividend income exempted yang kita bayar tadi, dan aggregate income ialah 3,000. Maksudnya pendapatan ialah 3,000, dan sebenarnya kita punya business losses, current year business losses ialah 15,000 ni. So 15,000 ni daripada mana business losses ni 15,000 ni daripada sini. Yang semasa kita ada dua company kan, manufacturing dengan ni. So kita kat sini ialah 15,000 losses kita boleh bawa So losses dia 15,000, tolak yang awak dapat 3,000 ni. 3,000 ni rugi dengan untung. So 15,000 ditampung dengan 3,000 untung, awak masih rugi berapa ribu? 12,000. Ni rugi berapa ribu? 12,000 rugi So 12,000 ni boleh dibawa sebagai business losses. Brought forward kat sini lah. 15,000 sini. 12,000 sini. Okey. Dibawa 12,000. Tapi yang kita sini tahun 2019 ni rugi tau. Business losses tu rugi. Ni cerita kaedah ni rugi ni satu bulan yang rugi. Dan bila mana rugi 12,000 dan awak ada untung 8,000, rugi 12,000 contohnya negatif 12,000 campur untung 8,000 dah menjadi berapa? Rugi berapa ribu? 4,000. Tapi yang ini diceritakan 4,000 bukan maksud negatif tu untung 4,000 tu dinamakan business loss. Ni 4,000 ni, ini adalah rugi, loss 4,000 ni adalah rugi sebab awak punya rugi dah 12,000. Untung hanya 8,000. So masih lagi rugi berapa ribu? 4,000. So 4,000 dan awak akan ada adjusted income 3,000. Inilah interest income Ni interest income tajuk lain. So dia interest income 3,000 dan dividend income adalah exempted. Kalau awak ada dividend income, dia adalah exempted yang kita tengah belajar. Kita ada section berapa tadi? Part A, B, C, D kan. So section yang ni interest income ialah di bawah section part C Ni section part C khas untuk interest. Dividend income exempted dividend income section part B. Section part C
Part C lah interest income. So ni section part C interest income, dividend income ditunjukkan. And then kita ada aggregate income adalah keseluruhan dicampur semua, awak akan dapat sini 3,000 untuk 2019 So akan dapat 3,000 dan kita punya income tax ialah berapa persen ni? 18 tahun 2018, 17 2019. Yang ini 2000 apa? 20. So tapi sekarang ni dia untuk yang untung yang baru ni untung 100 juta dah 33% pula ada berbeza-beza. So kalau contohnya 3,000 macam suppose income dia kalikan dengan 0.17. Yang ni macam mana dapat 510? 17% kadar cukai darabkan dengan 3,000 dapat berapa? 510. Okey. So yang ini tahun 2020 pendapatan adalah 12,000. Business loss brought forward 4,000. 4,000 ni business loss ni carry forward kan. So ini masih sini adalah rugi 4,000 akan dibawa ke tahun depan. Next year 2019 will be carried to 2020 as 4,000 business loss. This is loss carried forward from the previous year 4,000. Okay. So yang ni 12,000 tolakkan yang so 12,000 ni tolakkan dengan 4,000 jadi berapa sini? 8,000. Okay. So, jadi 8,000 tambah dengan pendapatan interest 8,000. Jadi ni exempted jadi 8 tambah 8. Total dia dapat berapa sini? 16,000. Okay. So, cukai dia lah 16,000 pada kadar berapa peratus? Pada kadar 17%. Cuba awak kira boleh tak? 17% darabkan dengan 16,000. Awak akan dapat sini berapa? 2720. Okay. So nota nombor 3, capital allowance can only be set off against its own business sources. Kalau contohnya yang business sources maksudnya dekat sini saja. Dia sekitar kat sini saja. Kalau capital allowance dia tak boleh pergi ke bawah Dia boleh bawa ke sini saja. Dia tak boleh set off ke bawah. Okey. Ni sebagai pengetahuan dan sekali lagi saya ingatkan yang ni tak masuk dalam exam, cuma kita boleh tahulah dia punya pendapatan. Kalau ini memang baguslah untuk awak kalau ada banyak pendapatan kat sini yang berkaitan dengan business carry forward absorb capital allowance tu hanya sekitar business source satu manufacturing. So kita ada dua, satu untuk kilang, satu lagi untuk trading. Saya punya assumption kita ada kilang sini manufacturing dan satu ada trading. Manufacturing pun menjual sikit dan selebihnya akan diniagakan. So ni this is manufacturing. So dia tak boleh dibawa untuk capital allowance kat sini, tidak boleh dibawa ke trading. Tetapi kalau ada company hanya satu saja, trading saja tanpa dia menunjukkan manufacturing. Maksudnya yang menjual semua trading dia. So sini memang tak ada lah, ruangan ni memang tak ada. Dia hanya yang trading. So biasanya nanti untuk soalan exam hanya yang ni saja tau. Jadi dia tak ada awak keliru tentang capital allowance ada dua jenis. Satu dekat trading, satu dekat manufacturing. Alright. Tapi ini dia nak tunjukkan kita punya business sources, trading dan kita ada business income yang lain. Contohnya dividend,
lagi satu apa, dan satu lagi business loss tu, dia nak menunjukkan business loss boleh diabsorb. Dan nanti adalah satu komprehensi, memang ada, saya tunjukkan satu ruangan kat sini, awak just fill up dia, fill in or fill up dia. Okey. Okay, kita dah habis untuk yang ni. Sekali lagi, ada lagi kita belum habis ada lagi, jangan risau jangan risau. Ha. Ni tak ada soalan. Yalah, ni untuk pengetahuan sahaja Dia daripada soalan. Ini memang tak ada soalan, sebab tu dia ni. Dan dalam final pun tak ada soalan ni. Kalau ada dalam soalan ni, kalau awak boleh tengok contoh soalan, dia ada soalan ni, contoh muka surat 493 tu Dia ada soalan panjang, 3 muka soalan, kalau tengok soalan lah. Jadi dia sangat tengok soalan, soalan tu panjang. Tapi ni saya katakan ni memang dia tak ada soalan dan tak ada pun keluar dalam final Tapi ni untuk apa? Pengetahuan. Okey, yang seterusnya bagus juga saya beritahu. Dulu saya tak beritahu pun. Ada keluar tidak dia buat. Dia buat dia. Nanti kita akan fokus, saya ada tips dia. Tip dia senang je. Soalan muka surat ni 493. Itu 33 markah. Dia punya soalan saja ada 3 muka surat soalan saja. Okey, dia banyak lah. Okey. Recoveries of abortive prospecting expenditure, where the prospector receive an amount from the sale of rights or other benefit arising from or connected with the area to which the provisional deduction relates, or a grant from government. Grant ni maksudnya macam contoh kilang diberi bantuan lah, grant. Okay. Kerajaan beri grant untuk contohnya industri-industri yang agak sukar lah, buat kapal terbang contohnya kan, nak mengusahakan kapal terbang ni, dia beri bantuan. Any amount which had been written as irrecoverable, such amount is to be included under section 4(3) under 1C as extending the prospectus aggregate income. Okay. So yang ini pun jarang dan dia dianggap sebagai dia termasuk dalam aggregate income. Okay. So aggregate income kita hampir alhamdulillah lah, bagus hampir habis dan kalau agaknya tak habis, saya akan teruskan jugalah. Saya akan terus awak boleh tulis nama tulis nama awak dalam WhatsApp, boleh tu? Boleh tak awak tulis nama penuh awak dalam WhatsApp jika masa habis. Tapi saya minta dia akan stay untuk pengesahan kehadiran Okey. Aggregate income of his statutory income from business sources reduced by unabsorbed business loss. Okey, maksudnya kerugian pada tahun sebelumnya akan dibawa ke tahun hadapan. Okey, the aggregate of his statutory income from non-business sources excluded dividend income. Dividend income maksudnya dia tadi di-exempted, dikecualikan daripada dikecualikan daripada cukai addition for recoveries of abortive prospecting expenditure. So kalau ada contohnya grant pun termasuk dalam income. Ni. Ini contoh aggregate income Awak tengok muka surat example 26.3 tu. Example 26.3 ada tak? Dia muka surat 489. So kita ada ni lah format dia. Kita ada section part A, maksudnya pendapatan yang business lah. Business 1, business 2, business 3. Tolak dengan unabsorbed business loss. Dan kita ada section part A,
Lagi satu apa? Section 4C, Section 4D, dan kita ada abortive, prospective, admission. Nama je tapi dia geran. So semua ini yang ni awak kena jumlahkan, campurkan ni. Dia dianggap sebagai, yang paling penting dia adalah aggregate income. Aggregate maksudnya satu bakul ataupun kumpulan pendapatan. Okey, keseluruhan pendapatan, tak kira lah bisnes awak jual kat supermarket tetapi awak juga ada pendapatan lain, semua pendapatan yang awak terima dalam laut, luar laut, atas laut, atas kapal, angkasa, semua awak kena masukkan. So it's subjected to income tax. Okay. Alright. Hampir-habis dah habis, alhamdulillah. Searching, discovering or winning access to the deposits of minerals in an eligible areas or in testing as such deposit can be allowed as deduction as and when incurred, irrespective of whether the respective proof abortive or productive. So macam ni lah. Ini kalau contohnya ni sumber alam. So apa aktiviti untuk mencari dan sebagainya, itu belanja itu dibenarkan. Sebab kerajaan melihat akan datang ada untung kan. So dapat duit. So kalau kita memikirkan malas lah bayar cukai, penat kita kan. Itu yang kerajaan tak bagi galakkan. Jadi dia akan so awak boleh tulis nama awak kat WhatsApp dan kompak nanti boleh keluar. Kita pun akan habis. Okey. Ini contoh 26.4. Example 26.4. Kokoli has obtained approval from Minister of the Finance for its proposed business venture in Venice. During the year ended 31st of December 20, the company incurred the following expenditure in respect of the feasibility study and market research for the business venture. So kalau yang business venture ni yang berkaitan kalau Venice lah negara overseas tu, dia mestilah banyak kos-kos dia lah. Nak jumpa orang gini nak orang percaya kan. So semua belanja itu feasibility tadi adalah kajian awal lah. Bersatu charges, market research, ini semua hotel-hotel 39,000. The representative of the company who went of Venice were there for 7 days. Compute the pre-operational expenditure under section 4B. Okay. So awak boleh tengok lah. Awak boleh masukkan yang dibenarkan ialah apa? Feasibility study 40,000, and then market research 10,000, airfare 16,000 dan hotel hanya 15 hari je. Sebab dia pergi Venice 15 hari saja. So dibenarkan hanya 15 hari. Jadi saya tulis sekejap boleh Jadi kelas sekali. Sini yang awak boleh dikenakan cukai hanya untuk yang ni hanya untuk ni 40,000 dapat. Sorry, feasibility macam mana 20,000 pula ni. Market research 10,000. 6.4. Oh ni. Saya tukar soalan awak tengok. Sekejap, yang ni contohnya 40,000. Market research ialah 10,000. Airfare berapa ribu sini? 16,000. Hotel accommodation ialah 4,000.
dan food 8,000. Yang dibenarkan saya tandakan Yang dibenarkan ialah yang dibenarkan saya tanda sekejap ya. Ini 78,000. Yang dibenarkan ialah 40,000. Market research 10,000 benar. And then airfare tambang 16,000. Hotel accommodation sini and sustenance. So kalau yang berkaitan yang ni, dia hanya benarkan berapa? RM400 kalikan dengan 15 hari saja. Maksimum dia pergi 15 hari ya. So 400 kali 15 adalah berapa ribu? Yang dibenarkan ialah hanya terhad kepada 6,000. Okey. So dia 15 hari days. So kalau kat sana dia hanya RM400 lah untuk makan dan hotel hanya RM400. Walaupun awak pergi ramai-ramai, so dibenarkan RM400 selama 15 hari. Jadi awak akan dapat sini 72,000. Ini contoh 26.4 yang berkaitan dengan ni lah. Ini pun tak ada dalam exam final. Dan seterusnya kita akan approve donation. Approve donation ialah as impose. So dah keempat, sorry. Dah keempat awak tulis nama awak. Awak tulis nama awak dekat WhatsApp. Kalau tidak, kalau awak ada hal contohnya, awak boleh keluar lah. Tulis nama penuh ya. Untuk pengesahan kehadiran. So yang lain-lain ni, saya ada video kan, nanti saya akan beri. Alright. Jangan risau. Tak perlu risau dan mungkin salam your parents. Alright. Ni ada sikit lagi yang saya kena sentuh sebelum habis untuk chapter ni. Tu pada calculation minggu depan. Okay. So 10.1 approved donation has imposed a restriction on deduction of approved donation. Maksudnya awak hanya diberi untuk approved institution. Contohnya awak punya donation kepada yang dibenarkan oleh kerajaan. Nanti biasa dalam exam dia akan beritahu this is approved institution. Contohnya universiti ya, ataupun Bulan Sabit Merah. Nanti dia beritahu this is approved, ada yang tak approve. So yang dibenarkan hanya approve. And fund is limited to 10%. Maksudnya dia hanya terhad kepada 10% daripada from aggregate income. Maksudnya aggregate income awak contohnya ialah 100,000. Terhad kepada 10% kalikan 100,000 iaitu 10,000. Kalau lebih-lebih tu tak boleh lah ya. So 10% saja. Dan seterusnya gift or artifact manufacturing of painting. So biasanya yang ni hadiah lah. Donation kepada government, kerajaan luar negara dan sebagainya. So bila kita beri hadiah kepada contohnya menteri-menteri overseas datang kan. So pun dibenarkan. Donation has to be in cash and not in kind. Maksudnya dia mesti dalam bentuk cash, tunai ya. Tetapi pada tahun 1997, any gift of artifact, manufacturing or painting to the government or state government would given deduction. So, the amount deducted will be based in valuation by the Department of Museum. So, kalau diberi manuskrip, artifact, contoh dalam bentuk hadiah kepada hadiah kepada yang pembesar-pembesar lah, menteri-menteri dan sebagainya, itu dibenarkan.
And then seterusnya donation to approved libraries. To approve library. Kalau kita beri donation kepada perpustakaan yang dibenarkan dan tak boleh melebihi not exceeding 20,000. Maksudnya kurang daripada berapa? Kurang daripada RM 20,000. Okay. Which are accessible to the public and respect of contribution to public library. Contohnya perpustakaan awam negara, perpustakaan contohnya yang boleh orang luar boleh gunakan lah. Pun nak diberitahu lah, donation approved libraries. Dibenarkan donation. Section 44 in bracket 8 and 34 in bracket 6 mutually exclusive, and among claim under 34 bracket 6G would not accord any deduction under section 4. Okay, ini awak ni. Dan seterusnya kita ada donation of painting to National State Art Gallery. So kalau awak bagi derma kepada galeri kebangsaan, State Art Gallery pun dibenarkan. Dan yang penting sini zakat, zakat perniagaan. Zakat perniagaan ni agak amat penting lah, pun ada. So zakat untuk orang Islam, company Islam lah, diberi kepada majlis agama negeri masing-masing ataupun yang approve. Dia antara dua, zakat jauh kira daripada majlis agama ataupun 2.5% daripada aggregate income. So itu adalah zakat perniagaan, iaitu awak punya untung adalah, contohnya aggregate income adalah 100,000. So zakat yang perlu dibayar adalah 2.5% daripada ni, itu dibenarkan, zakat perniagaan. Approve sport activity project of national interest. Or wakaf contribution. Jadi semua yang sport activities dibenarkan. National interest of wakaf contribution yang berkaitan dengan untuk apa, sukan, kemajuan sukan negara. Okay. Dan seterusnya last, group loss relief with effect from year assessment 2006. Current year loss suffered by subsidiary company or companies is allowed to be surrendered to the other proprietary subsidiary company or companies. The amount of current year loss which can be surrendered is, however, restricted to 70%. Group loss relief maksudnya apa? Kalau awak ada company A, B subsidiary B, and C, and D. Yang ini semua rugi. C, D rugi. A untung, B untung, C rugi. Macam kita ada college ke, ada college yang rugi. So, boleh ditanggung oleh oleh company-company yang lain. Tetapi hanya tertakluk kepada 70% saja kerugian itu boleh ditanggung. Okey, contohnya awak rugi 100,000, yang boleh dibawa ditanggung oleh company lain hanya berapa? 70,000. Okey, alhamdulillah kita dah habis ni, dan kita akan sambung nanti untuk example 26.5 mulai 26.5 dan practical example. Practical example tengok kat rumah, saya tulis sekejap ya. Saya tulis sekejap yang awak perlu buat, apa nama? Yang perlu awak lihat, tengok, teliti, rasanya awak boleh buat sendiri pun ya. Sebab semua saya dah ajar. Orang kata example 26.5 starting from example 26.5 and also 13.0 practical example. This practical example is shortly
question. They have 3 pages of question, right? So they give you the all related figures for income tax and also the notes. And then from the notes, you can calculate the what they call adjusted income, and also the last is chargeable income. All right. Then this is a good example. Then this is the final. So kalau final tu, kalau kalau final tu macam contoh ni lah. Example 26.6. Nanti saya akan beri soalan final ni. Final. Contohnya example apa? So nanti kita next week, next class will be start. Next class will be started from page 492, example 26, yeah. Example 26.5 and 13.0 is seems like a final exam question, right? Also to the other institutions, this is what we call practical example. Is sort in for final exam. So this you can study first before you join my Fastnet class. Then I will repeat it. Okay. Saya akan membuat balik lah. I will repeat to you the example, practical example 26.6. So my assumption, you have to read first before enter my Fastnet class. That it's easier to memudahkan lah untuk saya mengajar pada kelas yang akan datang. So any question from your class? Oh no, group loss company, for example macam YPJ. Kita ada college community, kita ada college YPG, kita ada college untuk business. So they have 4-5 company yang membuat account tersendiri, tetapi dia ada satu group lah ya. Jadi kalau contohnya company A, B, contoh kalau Air Asia dia ada tune dia ada Air Asia sendiri, dia ada Air Asia X, dia ada yang baru ni ya. Jadi kalau ada company yang satu rugi, company B tu rugi, so dia kerugian tu boleh ditanggung oleh company Air Asia yang parent lah. Kita ada Air Asia, kita ada Air Asia X, kita ada Tune Hotel semua tu kan. Dan kita ada yang nak buat GrabFood sebagainya. So contoh company GrabFood tu, company food delivery tu rugi. So kerugian itu boleh ditanggung oleh subsidiary yang lain. Okay. Macam banyaklah company yang ada banyak company dalam bawah tu. So kerugian oleh company itu boleh ditanggung oleh anak-anak syarikat yang lain. Okay. Contoh IOI, dia ada IOI properties ya. Dia ada IOI shopping, dia ada IOI ladang. Okay, kalau properties rugi, ladang boleh absorb, tetapi terhad boleh 70%. Okay. Ada lagi pertanyaan tak? Subsidiary lah. Subsidiary. Okay, good. Very good. This is very professional question. Okay, another questions before we leave, or before we jump, or before we postpone to next class. So when I thought we were covered for practical example, but
we will continue in next class. We will cover on next class. Then I will give you another set of questions on final exam from UTM or also from other institution. This is slightly memang tak boleh beza lah. Dia mesti sama dia. Sebab di nation, we talk about the nation taxation, then the question might be or slightly same. All the university use they use same reference, the same reference, buku yang sama, teks yang sama. Then the question is tak jauh beza lah, can be much more different from other institution. Then it's easier to you to what make a reference to with Google, alright? And also so awak dah boleh faham sebenarnya. So you can cover to example what you call 26.6 practical example 26.6. Then you have to study by your own and thoroughly lah, or kalau yang baru study betul lah. Then I will cover definitely I will cover detail the next class. Don't worry. Alright. Okay. Any question from your blog? Okay, very good. Very good. And appreciate it because I've used your 15 minutes late on your time. This is the first time I will late. Then, but I've give you your time to leave earlier because of you can always go to my recorded in YouTube later this hours. Then okay. So the rest also you have to tak payah saya takkan panggil nama So sekarang tengah waktu azan dan awak boleh keluar sekarang tetapi sebelum keluar tulis nama dalam WhatsApp. Yang tinggal hanya saya dengan tu je lah. Kalau ada Farid Tiu ataupun Ding Tag tu untuk kekangan saya nak hanya pengesahan saja seorang daripada pelajar. So better you leave and before you leave you have to write your name with add your WhatsApp group, right? Thanks. I will write for 5 minutes for my azan. Okay, thank you.